Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, tuan imam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bawah perlindungan dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berada pada hari ini. Kita berada di surau, berhimpun untuk salat dan juga mendengar sedikit tazkirah berkaitan dengan akidah. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita berada pada 9 Januari bersamaan dengan 27 Jumadal Akhirah, dan juga bersamaan dengan 95 hari apa yang berlaku, tragedi yang berlaku di Gaza, tuan-tuan. Jadi hari ini angkanya saya update jugalah, angkanya sudah lebih 23,000 saudara kita yang telah dibunuh. Hanya beberapa jam ratus mati, berapa jam ratus mati. Jadi ini dah 23,000. Last kita jumpa minggu lepas 22,000. Jadi ni 23,000 lebih dah lah yang syahid, yang syahid, dan juga hampir 60,000 yang cedera. Cedera disebabkan serangan bom yang telah dilakukan oleh Israel terhadap orang-orang Islam di Palestin. Dan dalam masa yang sama juga, mereka sekarang ni tengah aktif mencuri tanah-tanah di sebelah tebing barat. Samping dia bom Gaza tu, yang di bawah tu, dia curi juga tanah yang di sebelah tebing barat tu. Jadi waktu ni sekarang ni tuan-tuan, dia orang punya dasar pada tahun 1948 tu, maknanya mana-mana orang Yahudi yang berdarah Yahudi tu masih sampai hari ni boleh balik, boleh balik ke Israel. Nak duduk mana? Tanah tak ada, ambil tanah orang-orang Palestin. Jadi sekarang ni mereka tengah giat lah. Waktu tengah perang, orang tengah biar, orang tak boleh nak cakap apa lah, tengah perang kan. Jadi tengah giat, dia punya orang-orang Yahudi yang masuk kali ni ramai daripada Ukraine, Rusia, India. Orang-orang yang berdarah Yahudi ni yang duduk di India, Ukraine, Rusia ni, yang kaya-kaya hari tu, waktu perang 7 Oktober tu, dia orang semua lari balik ke Eropah. 500,000 lah balik, takut kan. Jadi lari pergi ke Eropah, balik ke Amerika, 500,000 keluar. Jadi sekarang ni orang-orang yang tak ada, orang-orang miskin yang duduk di sebelah barat ni balik, dan juga India datang masuk ke Israel. Nak duduk mana? Dia panggil dia punya menteri dalam negeri, Yoav Gallant, apa nama dia? Yoav Gallant. Dia bagi senjata, you datang sini, kita bagi you senjata, dan juga you nak cari tanah, you tembak je lah mana-mana orang Islam yang berada di tebing barat. Kalau dia orang lawan, you tembak. Pertama you ambil dulu, kalau dia orang lawan, you tembak. Jadi benda ni juga tengah aktif yang berlaku di sebelah tebing barat. Sekarang ni dia orang, rumah dia orang nombor 2. Sekarang ni ambil ladang dia orang dulu. So orang Islam ni duduk di satu penempatan, kita tahu berapa ribu keluarga hari tu dia kurung supaya mereka itu tak boleh keluar pergi ladang. Tiba-tiba bila dia orang buka je kurungan tu, dia orang nak pergi ladang, ladang dia orang dah kena pagar. Dah jadi milik dia orang lah, jadi milik pelarian-pelarian dia dah. Jadi yang tu lah yang sedang berlaku, tuan-tuan. Dalam masa yang sama juga, minggu lepas dia orang bunuh di sebelah Lebanon, Israel. Dia tak mengaku lah, tapi memang orang tahulah. Dia orang bunuh pemimpin Hamas yang duduk di Lebanon. Lebanon pun dia punya jiran juga lah. Lebanon dia tembak Saleh Al-Aruri, yang bukan berada di kawasan Hezbollah pun. Mereka berada di Beirut, ditembak mati. Saleh Al-Aruri ni dia jadi berita
cerita sikit sebab dia antara pengasas Brigade Al-Qassam. Antara pengasas Brigade Al-Qassam pada tahun 1990 lebih lah. Saleh Al-Aruri ni salah seorang dia lah. Jadi dibunuh minggu lepas. Dan tadi dibunuh juga pemimpin Hizbullah. Kita tahu Hizbullah daripada awal perang dulu dia dah start tembak lah Israel. Jadi pemimpin Hizbullah pun tadi ke dibunuh juga pemimpin. Jadi Israel tengah mengganas lah tuan-tuan. Jadi kita nampak peperangan ni tuan-tuan, dia macam tak nak stop lah. Dia nampak gaya macam tak nak stop. Dia meleret. Dia dah masuk Lebanon pula. Dia dah tembak Beirut, dia dah tembak kawasan Hizbullah. Maksudnya dia dah start masuk negara orang lain. Dia dah start tembak negara orang lain. Dan ini kita nampak dia akan melarut lah, meleret. Meleret yang mana hari ni setiausaha luar Amerika, Anthony Blinken, dia pun sibuk tengah lobby orang-orang Arab supaya jangan perang lagi. Kan dia takut orang Arab start bersatu untuk lawan. Jadi Anthony Blinken setiausaha luar US ni pergi hari ni dia pergi Israel, lepas tu pergi Saudi, pergi banyaklah tempat. Jadi kita terima kasih jugalah kepada Iran tuan-tuan. Iran walaupun bermazhab Syiah tapi dia antara penyokong ataupun pembantu Hamas, pembantu Hizbullah yang lawan dengan Israel. Dia bekalkan senjata, dia bagi bantuan, dia bekalkan senjata Iran lah. Dan kita tak nafikan juga negara-negara Arab yang lain ni, mereka pun berusaha cuma usaha dia tu macam nampak sikit sangat lah. Berbanding dengan puluhan tahun yang lepas, kita tahu pada perang 1967, perang 6 hari. Perang 6 hari dia orang ni teruk kena dengan Israel. Dia orang perang dan dia orang teruk kena dengan Israel. Maksudnya Saudi, Mesir ni dulu kita nampak sekarang ni macam dia penakut tapi dulu dia orang dah berperang. Dulu dia orang dah perang. Dia orang hantar tentera, 1000 tentera Saudi kena bunuh, 1000 tentera Mesir kena bunuh. Syria pun sama, banyak tolong isu Palestin daripada dulu dia orang dah tolong. 1967 tu masa Israel serang, dia ambil Sinai, semenanjung Sinai di Mesir dia ambil juga tebing barat yang asalnya milik Jordan, dia ambil, dapat kat dia ambil juga Bukit Golan di Syria dia ambil dia. Tapi 1973 Mesir je dapat ambil balik Sinai tu. Jadi mereka dah berperang. Tapi mereka dah tak ke depan dah sekarang ni tuan-tuan. Sebab apa? Itu satu benda sebab antaranya lah yang saya nampak lah tuan-tuan. Saudi, contoh Saudi kan, Abang Long, negara orang Islam adalah Saudi lah, Abang Long kita. Ya, Abang Long kita ni yang paling gangster, yang paling hebat sekali Saudi lah. Tentera dia hebat, askar dia ramai. Tapi kenapa mereka macam tak buat apa-apa? Kerana dia masih mengharap dengan Amerika. Dia tak nak tolong, dia tak nak masuk campur banyak sangat. Dia hanya melalui rundingan. Dia tak bekalkan senjata macam Iran, tak. Satu, dia tak nak geng dengan Iran tapi dalam masa yang sama dia nak harap Amerika esok tolong dia balik. Sekarang ni kita tahu Saudi dia ada visi 2030. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan akan nampak ru'yah Al-Faini wa Thalathin. Ru'yah dia tulis ru'yah 2030, visi 2030, yang mana dia nak bangunkan Saudi di mana di sebelah utara Saudi tu, di kawasan Tabuk tu. Sekarang ni dipanggil Al-Ula kan? Al-Ula kawasan tu. Al-Ula dia nak buat ratus kilometer bandar yang luas tu guys. Ratus kilometer luas. Tapi siapa yang nak bagi duit? Kalau tak berjaya projek ni, malulah Tengku Mahkota dia kan, Prince Salman malulah. Jadi dia harap duit siapa? Duit Amerika. Jadi macam mana nak berbaik dengan Amerika, nak bodek Amerika macam mana? You kena kawan baik dengan Israel, betul lah. Jadi Saudi nampak dia tak nak tolong sangat sebab dia nak jaga tu, dia nak duit tu, dia nak duit Amerika. Siapa lagi? Mesir memang. Mesir daripada dulu dapat bantuan tentera daripada Amerika. Kita tahu Mursi jatuh, dinaikkan Abdul Fattah As-Sisi hari ini Presiden Mesir dengan bantuan Amerika. Jadi Mesir pun tunduk
dengan Amerika, Saudi pun tunduk dengan Amerika kan? Dia bukan tunduk, dia nak sesuatu daripada Amerika kan. Jadi itu pengajaran yang boleh kita ambil Allah SWT sebut dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan engkau ambil orang dalam, min dunikum, selain daripada orang-orang yang beriman. Maknanya orang dalam ni apa? Orang yang you percaya, yang you harap dekat dia kan. Macam tadi lah kes dia, harap dekat orang tu kan. Kita duk harap dia, kita jadikan dia orang dalam kita, tolong kita kan. Yang tu Allah Ta'ala kata jangan harap dengan orang selain daripada orang yang beriman. La ya'lunakum khabala, mereka itu tak sudah-sudah akan membuat bencana kepada kamu. Waddu ma'anitum, dan mereka harap sangat engkau dapat susah. Waddu ma'anitum, Allah Ta'ala bagi tahu melalui wahyu dia, itu memang kerja dia ya? Dia jadi orang dalam kau, lepas tu dia akan nyusahkan kau. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, benar-benar telah jelas kemarahan, baghdha' iaitu kebencian daripada mulut-mulut mereka. Jadi apabila mula-mula hari itu Israel kena serang dengan Hamas, Israel nak balas balik. Kita nampak dia orang ni seranglah balik Palestin, serang Hamas, serang Palestin ni, serang kan. Jadi dia orang memang benci dengan orang Islam ni. Jelas daripada mulut mereka. Give them hell kan, dia punya menteri di Amerika kata give them hell kan. Jadi Syekh Omar Sulaiman di Amerika pun balas go to hell kan. Dia balas balik kan, you go to hell kan. Dia, orang tu cakap give them hell, bagi dia orang rasa neraka tu kan, maksud seksa orang Islam ni. Syekh Omar Sulaiman dia balas go to hell, kau masuk neraka. Okey. Dan banyak lagi lah sokongan daripada Amerika terhadap orang Israel. Wa ma tukhfi suduruhum, Allah Ta'ala, dan apa yang mulut itu pun dah nampak sangat dah kan. Allah Ta'ala sebut lagi wa ma tukhfi suduruhum, dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada mereka itu akbar, lagi besar. Dan dalam dada mereka, mulut pun dah benci, dada dia orang lagi benci ya. Jadi kita pun ambil pengajaran dengan ayat, kita jangan bergantung dengan orang-orang yang bukan Islam. Kita jangan berharap lah. Pengajaran untuk kita jugalah. Kadang-kadang dia orang ni ada kepentingan, jadi dia orang tak nak kan, dia orang tak naklah sebut, tak naklah terlibat kan bila ada kepentingan. Jadi itu juga bukan, dia orang tu dalam skala yang besar. Kita pun samalah tuan-tuan. Jadi kalau kita ada kepentingan, kita pengerusi, jadi kita pun tak naklah tegur kan, nanti orang tak undi aku nak jadi pengerusi kan. Kita ada kepentingan. Yang tu jangan kita amalkan. Jadi benda satu dua benda yang boleh kita ambil pengajaran. Orang Islam ni kena bersatulah balik satu balik untuk lawan. Kalau tidak memang kita kena nyaklah macam mana hadis Nabi SAW tu, yushiku an tatada'a alaikumun bimbang satu hari nanti kamu semua ini akan dijamah-jamah oleh umat-umat yang lain. Nabi dah kata dah, kau akan dijamah macam ni sebab engkau tak boleh nak satu kan. Sahabat tanya, kenapa, kita sikit ke? Rasulullah kata, bahkan korang hari itu ramai. Berapa penduduk, berapa orang Islam dalam dunia ni tuan-tuan? 1/4. Orang Islam dalam dunia ni 1/4. Tapi kena kenyak kan. Jadi itulah perkara-perkara yang menyedihkan. Wallahu ta'ala alam tentang mukadimah. Jadi hari ni kita sambung balik kita punya pengajian tuan-tuan daripada kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syarah Aqidah Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah. Semoga-moga Allah Ta'ala merahmati kedua mereka. Baik, jadi kita sudah sampai pada minggu lepas kita bercerita tentang sifat rahmat. Sifat rahmat Allah SWT. Apa maksud rahmat tuan-tuan? Semoga Allah rahmati engkau kan. Allah itu bersifat dengan sifat rahmat. Apa maksud rahmat? Tuhan itu kasih, Tuhan itu sayang. Jadi kita dah sampai
pada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh yang membuktikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat rahmat. Rahmat Allah itu bersifat sifat rahmat. Allah Ta'ala, ayat yang ketujuh ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perkataan yang disebut oleh Nabi Ya'qub alaihi salam ketika mana anak-anak mereka nak pinjam Bunyamin, nak bawa kepada pembesar Mesir. Nak pinjam je Bunyamin ni. Jadi bapaknya tadi dulu dah pernah bagi siapa? Yusuf. Yaqub dulu dah bagi ke adik-beradik ni. Adik-beradik ni kata nak pinjam je Yusuf, nak pergi main. Yal'ab wa yarta'. Kami nak mainlah Yusuf ni, kenapa duk rumah je main dengan kita orang. Kita orang besar, Yusuf kecil lagi. Satu berapa tahun dia. Jomlah bawa dia keluar. Bagi kat Yusuf dia orang tu. Apa kata Nabi Yaqub mula-mula nak bagi dia tu? Dia kata aku akhsha, aku risau dia ini akan dimakan serigala, serigala, kan? Lalu apa jawapan abang-abang dia ni tadi? Abang-abang tiri dia tadi, kalaulah dia dimakan serigala, wa nahnu usbah, kami ni orang-orang yang bekerja ni, orang-orang kuat ni, bodohlah kami kalau Yusuf kena makan dengan serigala. Lalu dia campakkan Yusuf dalam perigi. Dia balik jumpa dengan Nabi Yaqub. Dia cakap Yusuf dimakan serigala, kan? Dia guna balik bapak dia punya kebimbangan tadi. Dia kata sungguh kena makan serigala, kan? Okey, jadi kali ni pula setelah berpuluh tahun, kali kedua pula dia orang ni, abang-abang ni nak pinjam pula adik kandung Yusuf, iaitu yang dinamakan sebagai Bunyamin. Bunyamin nak pinjam Bunyamin sebab pembesar Mesir, dia orang tak kenal waktu tu Nabi Yusuf. Itulah adik dia itu, kan, yang dia buang tu. Pembesar Mesir nak pinjam, nak jumpa Bunyamin ni. Ni ayah dia pun kata, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Adakah aku nak percayakan kamu semua ke atasnya, iaitu ke atas Bunyamin ini, kecuali seperti mana aku dah percayakan kamu semua terhadap abang dia, iaitu Yusuf, min qabl, sebelum ini. Fallahu khairul hafizah, dan Allah lah yang menjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang maha penyayang di kalangan yang penyayang. Jadi perkataan ini dikatakan Nabi Yaqub alaihi salam ketika mengutus saudara kandung Nabi Yusuf bersama anaknya. Kerana Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf itu Bunyamin lah. Kerana Nabi Yusuf berkata kepada mereka, tidak ada pemberian untuk kalian. Ketika dia minta barang kepada Mesir, waktu tu mereka tak ada makanan, dia orang minta kepada Mesir, dia orang kena bawa barang untuk tukar dengan makanan. Jadi Yusuf, waktu tu mereka tak tahu yang Yusuf itu adalah adik dia orang sendiri. Pembesar waktu tu Yusuf, Nabi Yusuf, kalau kau tak bawa adik kau, aku tak akan tukar dah lepas ni dengan korang. Jadi korang kena bawa adik korang. Jadi kata Nabi Yusuf, tidak ada pemberian untuk kalian jika kalian pulang, kecuali jika kalian menghadirkan saudara kalian. Nak tukar next time, kena bawa Bunyamin. Kalau tak bawa, tak ambil makanan. Perkataan Nabi Yusuf ini mereka sampaikan kepada bapa mereka, dan kerana terpaksa Nabi Yaqub mengizinkan saudara Nabi Yusuf pergi bersama mereka. Yang tu disebabkan terpaksa dah. Kalau tak dapat makanan. Jadi terpaksalah Nabi Yaqub, okeylah tak apa. Tetapi dia sebut satu perkara, fallahu khairun hafizah, Allah lah yang jaga. Allah lah sebaik-baik penjaga. Maksud dia apa tuan-tuan? Korang ni tak adalah dia nak harap guna dah. Yang jaga tu adalah Allah lah yang jaga dia. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah maha yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Tuan-tuan, Okey. Terus kita kepada pembahasan yang seterusnya. Pokok pembahasan dari ayat ini adalah wa huwa arhamur rahimin. Jadi apa yang kita nak ambil daripada ayat ni adalah perkataan wa huwa, dan dialah, iaitu Allah,
Arham, yang paling penyayang. Ar-Rahimin, di kalangan orang-orang yang menyayangi. Tuan-tuan, kita semua ada tak sifat penyayang kepada kita ini? Kalau dalam badan kita ni 100%, ada penyayang, ada pembenci. Berapa peratus penyayang kita? Mungkin 70%, 80% kita ini memang Allah Ta'ala bagi sifat penyayang. Mungkin ada 20% kita benci, kita tak suka, kan tu. Tapi kalau digabung-gabung orang-orang yang menyayangi ni di atas muka bumi ini, campur semua awak, sayang awak tu campur dengan saya, campur dengan dia, campur seluruh muka bumi ini, campur semua sekali, tetaplah tidak akan lebih daripada sayang Allah SWT terhadap hamba dia. Campur sayang kita semua ni, sayang tu dengan Allah Ta'ala sayang hamba dia, takkan sama. Allah Ta'ala lebih menyayangi hamba. Itu maksud arham, tuan-tuan, yang paling penyayang, yang kita sebut sebagai dalam bahasa Arab isim tafdhil. Isim tafdhil, yang paling. Baik, dia bagi contoh dekat sini. Makhluk yang paling sayang kepada makhluk adalah ibu. Yang paling sayang makhluk, satu makhluk terhadap makhluk yang lain, yang paling sayang adalah ibu kepada anak dia. Itu bapa pun takkan boleh challenge ibu punya kasih sayang, tak boleh. Bapa ni kadang-kadang masa seronok anak pergi kat kita, kan, tapi masa sedih, masa serabut, masa apa, semua dekat mak, kan. Yang itulah lelaki, tapi tak dinafikan ada juga lelaki yang lebih baik daripada mak dia kadang-kadang, tapi secara majoritinya memang perempuan lah. Ibu lebih menyayangi anak dia. Baik, ada seorang wanita dari tawanan perang mencari-cari anaknya. Dalam kisah pada zaman Nabi SAW, perempuan ini tawanan perang, dia ditangkaplah. Tawanan boleh bunuh ke, tuan-tuan? Tak boleh. Tawanan, kalau kita berperang, ada perempuan, ada budak, ada orang paderi, kita boleh bunuh ke? Tak boleh, kan? Tak boleh. Orang Islam penuh etika berperang. Perang-perang, ada budak ni, okey, kita tak bunuh. Dan Israel sungguh tak malu. Budak baling batu, dia baling dengan peluru hidup, dia tembak macam tu, kan. Jadi ada video tu, kereta tu lalu depan kereta kebal tu tembak kereta tu, kan. Jadi sungguh tak malu, dia orang bunuh siapa saja. Jadi mereka itu tidak ada perasaan sayang. Okey, mereka itu tawanan perang. Perempuan ini adalah tawanan perang. Lalu apabila dia ditawan, dia cari anak dia, kan. Dia cari anak dia, lalu dia jumpa dan dia peluk anak dia. Dia letakkan budak itu ke dadanya. Sayang, budak ni anak aku, kan. Lalu apabila Rasulullah SAW nampak benda ni, dia tanya kepada sahabat, dia kata, atarawna anna hadhil mar'ah tarihatan wa waladaha finnar. Adakah korang rasa perempuan ni dia akan campakkan anak dia ke dalam api? Kau rasa perempuan ni dia campak tak anak dia dalam api? Dia sayang macam ni, ada tak kemungkinan dia akan humban anak dia dalam api? Lalu tentulah sahabat akan jawab, la, kan? Wallahi ya Rasulullah, tidak mungkin, demi Allah wahai Rasulullah. Lalu apa Rasulullah SAW kata? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang dengan hambanya, ataupun kalau nak kata Allah lebih sayang terhadap budak itu daripada emaknya, daripada perempuan itu terhadap budak itu. Dan jadi Allah Ta'ala ni bukan saja-saja nak campak kita dalam api neraka, tak. Allah Ta'ala takkan campak, melainkan kita lah punca yang masuk dalam api neraka tu. Okey. Dan menunjukkan Allah Ta'ala ini dia sangat menyayangi kita, kan. Salah satu dapat berapa dosa? Buat satu dosa dapat satu, kan. Dapat satu. Buat satu baik dapat 10. Niat pun dapat pahala dah, kan. Maksud Allah Ta'ala bagi jalan supaya kita boleh masuk syurga. Jadi masih tetapi dalam neraka Nabi menyaksikan masih ramai yang masuk dalam neraka. Okey. Jadi itu bukan sebab Allah tak sayang, tak.
Allah lebih sayang daripada mak tu, tetapi kita yang pilih untuk masuk neraka. Okey, jadi daripada bukti tadi, Allah Ta'ala memang memiliki sifat kasih sayang. Jadi dia bagi contoh dekat sini macam mana sayangnya Allah Ta'ala tu, bagaimana sifat rahim Allah Ta'ala itu. Dalam hadis disebutkan, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah Ta'ala menjadikan sayang ada 100 bahagian. 100 bahagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmah. Lalu Allah Ta'ala simpan 99 di sisinya. Allah Ta'ala 99 tu di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala simpan, dia punya. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Allah Ta'ala hanya turunkan satu juzuk sahaja ke bumi. Famin zalikal juz' yatarahamul khalqan. Dan dengan satu juzuk, itu satu bahagian yang Allah Ta'ala tu 99 di sisi dia, satu itu diturunkan, kita semua berkasih sayang dengan satu juzuk ini. Emak sayang anak dengan juzuk ini, cikgu sayang budak dengan juzuk ini, binatang sayang sama-sama binatang pun dengan juzuk ini. Kesemua kita berkongsi dengan satu juzuk itu. Bagaimana banyaknya sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi sabit Allah Ta'ala itu bersifat sifat sayang, rahim, kasih sayang, itulah sifat Allah Ta'ala. Jadi nak buat kesimpulan ni tuan-tuan, habis ayat bukti 7 dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rahim. Rahmat Allah ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan akal. Jadi sifat rahmat memang ada, terbukti dengan Al-Quran, hadis, akal, Ijma' semua. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kadang-kadang dia tetapkan dengan cara beragam, terkadang dengan namanya, seperti firman-Nya wahwal ghafurur rahim. Kadang-kadang Allah Ta'ala dia sabitkan dia bersifat dengan rahmat, dia sebut nama dia, iaitu yang penyayang, ataupun yang maha penyayang. Wahwal ghafurur rahim, dan dialah yang maha pengampun dan yang maha penyayang. Itu nama dia. Kadang-kadang disebut nama dia, terkadang dia sebut dengan sifat, wa rabbukal ghafur dzur rahmah, dan Tuhan kamu itu dia pengampun dan juga dia memiliki sifat sayang. Memiliki sifat sayang. Jadi itu bukan nama dia, itu memiliki sifat sayang. Dan maha, Tuhan itu memang yang paling lah, yang paling ataupun yang maha. Tapi yang ni kita tak sebut maha lah, yang kedua tadi, sebab itu bukan, biasanya kita sandarkan maha ini apabila nama dia. Nama tu yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha tu kan, itu adalah nama dia lah. Okey. Terkadang dengan perbuatan, seperti firman-Nya yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Dia menyeksa siapa yang dia mahu dan dia menyayangi siapa yang dia mahu. Dia menyayangi siapa yang dia mahu. Jadi kadang-kadang dengan nama, kadang-kadang dengan sifat, kadang-kadang dengan perbuatan. Dia seksa, dia sayang. Itu maksudnya nak bagi tahu Allah Ta'ala itu, nak bagi tahu dia ada sifat penyayang melalui macam-macam. Dan terkadang dengan isim tafdil tadi kita sebut tadi, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang paling penyayang di kalangan penyayang. Okay, jadi ada banyak bukti daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat penyayang. As-Sunnah juga sama. Ada juga hadis-hadis yang menceritakan tentang Allah itu bersifat dengan sifat penyayang, macam hadis tadi. Okey, ada pun dalil akli, logiknya kita ni tuan-tuan, kalau ada Tuhan, tentulah Tuhan itu penyayang, betul? Jadi apa bukti Tuhan itu penyayang? Kita boleh buktikan dengan macam-macam kebaikan yang melimpah yang kita saksikan. Dunia ini banyak senang ke banyak susah, tuan-tuan? Dunia yang Allah Ta'ala cipta untuk kita ni banyak senang ke banyak susah? Banyak. Untuk kebanyakan orang lah banyak senang sebenarnya. Banyak senang daripada
Susah. Mungkin sebahagian orang Allah Ta'ala tentukan dia macam tu, tapi banyaknya wa ja'ala lakum, Allah Ta'ala kata wasakhara lakum, Allah Ta'ala tundukkan macam-macam untuk engkau hidup ni. Allah tundukkan binatang, Allah tundukkan macam-macam supaya kita hidup senang. Jadi hidup adalah nikmat, bukti hidup kita senang ni, bukti Tuhan itu penyayang. Banyak senang daripada susah. Okey. Juga kesulitan-kesulitan yang beraneka ragam yang tertolak dengan ketetapan Allah SWT. Jadi benda ni juga kita boleh perasan dalam kehidupan kita. Apabila ada satu musibah, lalu Allah Ta'ala hilangkan musibah tu daripada kita, bukti Allah Ta'ala sayang kepada kita. Jadi kita boleh fikir secara logik, Tuhan itu Maha Penyayang. Okey. Jadi bukti yang lain juga dia datangkan kat sini, bumi kering kontang, kering kerontang. Okey, kerontang ni bahasa Indon. Jadi bumi kering kontang. Kita tengok, kalau kita tengok National Geographic, kita akan tengok dia orang rakam tu lama, berbulan-bulan, kan? Kita tengok bumi tu kering. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan hujan, rumput naik, lembu datang makan, kan? Binatang, singa pun boleh makan lembu, semua boleh dapat makan hanya kerana hujan. Ini bukti Tuhan itu bersifat dengan sifat penyayang. Okey, jadi itu antara bukti dia lah. Okey, jadi kita nak bahas kat sini sikit tuan-tuan. Jadi jelas, clear, rahmat Allah terbukti dengan dalil naqli, iaitu Al-Quran, Sunnah, dan juga terbukti dengan logik kita. Tuhan itu pasti bersifat dengan penyayang. Baik, jadi kat sini kita nak nafikan satu golongan yang dinamakan dengan golongan Asy'ariyah. Dalam buku ni tak tahu dia musuh betul dengan Asy'ariyah. Tapi betul lah, tapi tak apalah. Golongan Asy'ariyah dan golongan-golongan Mu'attilah. Golongan Asy'ariyah dan golongan Mu'attilah, apa-apalah golongan-golongan yang menafikan sifat Allah itu bersifat dengan sifat rahmat, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari bahawa Allah menyandang sifat rahmat. Mereka engkar bahawa Allah Ta'ala tidak mungkin bersifat dengan sifat rahmat. Mereka berkata hal itu kerana akal tidak menetapkannya. Jadi bagi mereka akal tidak mesti menetapkan satu Tuhan yang bersifat dengan sifat rahmat. Yang kedua, bagi golongan ini termasuk semua, saya tak cakap pasal Asy'ariyah, kita kata semualah. Pertama, bagi mereka akal tak mesti kita ada Tuhan yang mesti penyayang. Okey, yang kedua, bagi mereka kerana rahmat adalah kelembutan. Sayang kat orang ni, kita rasa macam kita start suka dia. Itu rahmat, kan? Kita start suka dia. Jadi benda macam ni bagi mereka adalah satu bentuk kelemahan dan kecenderungan kepada yang diberi rahmat. Jadi ini tidak mungkin untuk Allah SWT. Tak mungkin Allah Ta'ala itu ada cenderung kepada orang ni, cenderung kan suka dekat orang ni, tak, cenderung tu. Bagi mereka itu kelemahan. Kita kena faham dia orang tak boleh. Tuhan itu dia dah tetapkan dah sifat-sifat Allah Ta'ala itu, dia macam tu. Jadi apabila ada benda-benda unsur-unsur yang macam menunjukkan apa, cenderung ke, dia orang tak terima. Okey, menurut mereka yang dimasukkan dengan rahmat adalah keinginan memberi kebaikan. Jadi tuan-tuan, apabila datang sifat-sifat macam ni tuan-tuan, termasuk sifat yang sebelum ni, mahabbah, Tuhan itu cinta, mereka dalil ada dalam Al-Quran, Tuhan rahmat, Tuhan cinta, innallaha yuhibbu, Tuhan cinta, kan? Tapi mereka tolak, tapi mereka masukkan sifat ini ke dalam iradah. Tuan-tuan belajar sifat 20 tak? Belajar, kan? Allah, okey, golongan ini akan sekurang-kurangnya ataupun paling banyak mereka tetapkan sifat Allah ada 20 sifat 20. Dulu 7 dan 13 campur 22 jadi 20. Jadi sifat yang mereka tetapkan kepada Allah itu 20 sahaja. Apa dia? Wujud. Allah itu wujud, ada. Qidam, Allah itu sedia ada. Maksudnya azali, qidam. Tuhan itu memang wujud, qidam. Baqa, Tuhan itu kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza dengan yang baharu. Yang macam kita ini baharu lah, Tuhan itu mesti mukhalafah lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi, yang berdiri dengan sendirinya. Maknanya Tuhan tak perlukan sesiapa. Tuhan itu berdiri dengan sendirinya. Lepas tu
wahdaniyah. Tuhan itu tafarrud, bersendiri. Wahdaniyah esanya bersendiri. Wahdaniyah qudrah, berkuasa. Iradah, berkehendak. Jadi berkehendak ni tadi sifat sayang, cinta dimasukkan iradah kat sini. Dia bukan sifat yang khas untuk Tuhan, tapi dia masuk bawah iradah. Iradah, okey. Iradah, lepas iradah apa? Qudrah, iradah. Lepas tu ilmu. Allah Tuhan itu berilmu. Hayyun, hidup. Sama', dengar. Basar, melihat. Kalamun, berkata-kata. Qadirun, berkuasa. Berkuasa. Kalam, berkata-kata, berkuasa. Murida, iaitu berkehendak. Aliman, yang mengetahui. Hayyan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallimah. Ada tak rahmat dekat situ tuan-tuan? Nak cerita kat sini, ada tak rahmat? Tak ada. Jadi dia masukkan semua itu di bawah iradah. Maksudnya Tuhan itu berkehendak. Kalau baik, berkehendak baik. Itu. Kalau buruk, berkehendak buruk. Dan dia nafikan rahmat, tetapi dia masukkan di bawah iradah. Tuhan tak boleh sifat rahmat, tapi Tuhan itu bersifat iradah. Sedangkan dalil jelas Tuhan itu, nama dia Rahim, Maha Penyayang. Tuhan itu menyayangi. Yarham, dia sayang. Arham, dia paling penyayang, tapi dia nafikan, letak bawah iradah. Nampak? Tuan-tuan, jadi yang ni pengajian yang kita lalui di kelas-kelas, di surau-surau di masjid ni, itulah 20 tu, sifat 20 tu. Okey, jadi bukanlah mereka itu taklah menolak dalil, tetapi mereka sentiasa mendahulukan akal tu dulu, letakkan logik dia orang dulu. Tuhan mesti macam ni, lepas tu apa yang tak kena buang, ataupun kalau ada dalil masukkan bawah ni kan, bagi sama dengan susunan tu. Itu masalah dia. Jadi kita tak nak macam tu lah tuan-tuan. Apa sahaja sifat, itu sifat Allah SWT. Kita rasa pelik, tak mesti Tuhan sayang kita dengan sayang Tuhan sama ke tuan-tuan? Tak sama, tak payahlah kita rasa macam ada kelemahan ke apa. Tak ada, tak ada kelemahan. Okey, mereka mencopot banyak kat sini. Perhatikanlah sekarang bagaimana mereka mencopot secara zalim sifat agung ini daripada Allah. Perhatikan bagaimana mereka itu buang. Mencopot tu maksudnya bahasa Indon, buku ni Indon. Mencopot sifat Allah, mereka buang sifat Allah yang agung ini, sebab tak sama dengan idea dia. Okey, jadi apa nak kat sini? Jadi semua ni kita dah clear lah. Masuk kat situ kita clear. Kita tak maulah jenis reject ni. Reject sifat Tuhan sebab tak sama dengan sifat 20. Kita tak mau macam tu. Kita terima sifat itu seperti mana yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang Syekhul Islam nak ajar kita di dalam dia punya Aqidah Al-Wasithiyah. Okey, jadi di hujung ni faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayat ini dari sisi perilaku. Jadi kita nak belajar sifat Allah Ta'ala ni bukan nak tunjuk kita pandai kan? Kita lebih kira daripada geng-geng ni tau kan? Apa faedah dia kita beriman dengan Tuhan itu bersifat dengan sifat rahmat? Yang pertama, sisi perilaku, iaitu selama seseorang itu mengetahui bahawa Allah Maha Pengasih, maka dia akan bergantung kepada rahmat Allah. Jadi kita tahu bila Tuhan sayang, kita memang harapkan Tuhan sayanglah. Dia akan menanti-nantikannya. Keyakinan ini akan mendorongnya melakukan semua perbuatan yang mengantarkannya kepada rahmat. Bila kita tahu Tuhan itu sayang, kita akan tagih sayang Tuhan itu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih Allah itu, sayang Allah itu qarib, dekat, minal muhsinin, dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan, kalau kita melakukan kebaikan, kasih Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita orang yang sedang melakukan kebaikan, Allah sayang, Allah dekat dengan kita. Muhsin ni, kalau kita tengok terjemahan, memang muhsin orang yang melakukan kebaikan. Tetapi kita boleh pandang satu lagi sisi. Muhsin juga adalah orang yang buat sebaik mungkin. Macam kita firman Allah Ta'ala tu, wabil walidaini
ihsana, buat sebaik mungkin. Jadi orang yang buat yang paling baik apabila diberi tanggungjawab, dia buat paling baik tu, rahmat Tuhan dekat dengan orang. Sama juga dengan orang yang melakukan kebaikan, dia buat tahu satu kebaikan, jadi kita tahu rahmat Allah dekat. Yang keduanya, fasa'aktubuha lilladina yattaqun, nanti aku akan tulis rahmat kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan yang membayar zakat, yang mengeluarkan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka-mereka yang itu dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat kami mereka itu beriman. Jadi Allah Ta'ala akan tulis rahmat kasih sayang dia kepada kita kalau kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Takwa tu apa? Kita jaga daripada melakukan dosa. Kita buat apa Allah Ta'ala suruh, kita jauh daripada dosa. Kita adalah orang yang bertakwa. Allah kata kalau kau orang ni, rahmat aku akan tulis untuk kau. Takwa. Apa lagi? Yang mengeluarkan zakat. Ada harta, nisab zakat sekarang berapa tuan-tuan? Nisab zakat, kalau kita nak simpan duit, ada berapa ribu untuk kita nisab dia? Sekarang ni 23,000 macam tu. Kalau kita ada simpanan 23,000 duit ataupun emas, keluarkan zakat. Saya tak ada lah, saya tak payah keluar lah tuan-tuan. Tuan-tuan lah, tak cukup nisab. Dia nak dua syarat untuk keluarkan zakat, cukup haul, cukup nisab. Haul tu maksudnya setahun qamariyah, daripada Muharram sampai Zulqa'dah. Tak kisahlah kita nak kira macam mana, daripada Ramadan sampai Ramadan. Kita nak kira, kita kena start semua daripada kita ni, kena start haul kita bila kita start kira. Kalau nak ambil daripada Muharram sampai Muharram balik, ada 23,000 tu ada je dalam bank kan, contohnya keluar kan zakat. Dr. Zaharuddin dia ajak orang Islam untuk start kira Ramadan. Sebab Ramadan ni kita baik sikit kan. Jadi kita apa amalan nak buat baik ni, jadi kita Ramadan sampai Ramadan balik, duit tu ada kat situ. Jadi kena kita keluar zakat kita. Jadi itu dia punya nisab zakat. Yang mengeluarkan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka dengan ayat-ayat kami mereka itu beriman. Dan yang terakhir, wa kana bil mu'minina rahima, Allah Ta'ala sebut, dan dia adalah dia itu terhadap orang-orang yang beriman rahimah, sayang. Jadi kalau kita beriman, kita tahu rahmat Allah ada dengan kita. Jadi semakin kuat iman seseorang, maka semakin dekat rahmat Allah kepadanya. Jadi sampai situ dulu tuan-tuan. Tak masuk sifat satu lagi, tak apa. Ada soalan tuan-tuan? Kalau kita tak keluar-keluar, iyalah. Ya. Kalau ada 20, kalau kata ada 50,000 tuan-tuan kan, ada 50,000 duduk dalam bank tu, ada simpanan yang macam emas ke, duit ke kan. Okey, ada 50,000. So tahun ni kita keluarlah 1/40 kan. Tu yang 2.5% tu, 1/40. 1/40 berapa saya pun tak tahulah kan. Kalau 50,000 keluar kan, tahun depan masih lagi dalam nisab tu, lebih lagi daripada nisab kan. Kalau hari tu 23,000 keluar dah tak cukup, tak payahlah keluar kan. Yang ni 50 banyak kan, nisab 23 je, keluar sikit kan. Jadi masih lagi dalam nisab. Tahun depan ada lagi jumlah tu, keluar lagi kan. Yang tu yang Allah Ta'ala kata, aku bina syurga dan aku letak benda yang makarih di sekeliling syurga ni. Makarih ni apa? Keluarkan zakat lah salah satunya, yang manusia tak suka. Kita susah-susah cari duit, tiba-tiba keluar duit kita bagi dekat orang. Jadi kita tak suka kan. Jadi Tuhan kata, aku letak syurga, aku cipta syurga dan aku letak benda yang makarih, yang manusia tak suka. Bagi duit kat orang, bangkit solat kan. Suka ke tuan-tuan? Tak suka. Baik kita tengok TV kan, tengok Netflix kan. Zaman-zaman saya tengok Netflix lah. Jadi benda-benda yang manusia tak suka, antaranya bayar zakat tadi. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk kan? Ya, azan.